Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Imam selaku pengacara majlis. Yang bahagia Ustaz Farid bin Noh selaku nazir bagi Gua Sanji, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Kerajaan Negeri Perlis yang diurustiakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIPS, dan ni bilangan yang ke-40. 40 dah tahun ni. Tahun lepas pun hampir 40 juga. Akhir 2016 kita dah mula, dan insya-Allah berbaki lebih kurang dalam 6 masjid lagi. Kita akan tamat awal bulan 2 dan kita sambung lagi. Kalau nak kira masjid dalam Perlis ini ada 97 masjid qaryah, termasuk Masjid Al-Ikram Kampung Sena ni. 4 masjid utama, Masjid Negeri, Masjid Alwi, Masjid Tuanku Syed Putra, dan Masjid Al-Husin, Masjid Terapung. Jadi 4 campur 97 jadi 101. Hak lain tu masjid dia panggil masjid institusi. Ada Masjid UiTM, Masjid Kem Bukit Kauda, masjid ada 2 surau Jumaat Unimap. Lepas tu ada surau Jumaat Politeknik. Lepas tu ada surau IKBN, dan insya-Allah kita akan tamat pusingan pertama Ihya Masjid Semarak Dakwah Kerajaan Negeri Perlis ni insya-Allah pada bulan 4. Last kali kita buatkan Masjid Alwi, dan mengalu-alukan mantan yang berhormat Tuan Haji Jeffrey Osman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian perkara yang berkaitan dengan solat. Bila kita bercakap tentang solat, tuan-tuan sekalian, dalam mazhab Syafi'i, suatu mazhab yang mendetailkan rukun solat ada 13. Walaupun kita kat Perlis ini tak terikat dengan mazhab Syafi'i, tetapi dalam banyak pandangan fiqh kita sendiri ambil yang mazhab Syafi'i, dan ada juga pandangan yang daripada mazhab yang lain. Sebab tu dalam Perlembagaan Negeri Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948 menetapkan kita bermanhaj ahli sunnah wal jamaah dan tidak terikat kepada mana-mana mazhab. Cuma dalam bab solat ni kebanyakan pandangan kita mengambil pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam rukun solat ada 13. Dalam 13 tu dipecahkan pada 3 rukun utama. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun satu lagi rukun apa? Kalau cucu tanya ni malu tak boleh abang ni. Kan rukun qauli kan. Okey. Jadi qalbi ni melibatkan niat lah. Niat, dan satu lagi ulama masukkan juga sebagai tertib susunan 1 sampai 13 tu tertib lah. Yang kedua rukun fi'li, rukun perbuatan. Okey, rukun perbuatan yang pertama apa dia? Live kita malam ni. Kalau tak jawab ni orang kata macam mana ni Masjid Al-Ikram ni, ataupun malu nak jawab kan. Okey, takbiratul ihram rukun fi'li ke qauli? Saja Ustaz nak teh je macam ni sebenarnya. Semua ni lulus belaka dah. Cuma bila nak susun balik itu terplay out sikit. Kan? Okey, rukun fi'li bermula dengan berdiri betul. Takbiratul ihram bukan rukun fi'li, dia rukun qauli. Yang kira takbiratul ihram tu bukan hak akad tangan tu. Hak akad tangan tu sunat. Yang rukun qauli ialah Allahu Akbar.
Sebab kalau orang kata Allahu Akbar, dia tak angkat tangan pun sah solat dia. Tetapi kalau dia angkat tangan saja, Allahu Akbar tak kata, tak sah. Sebab dia rukun qauli. Okey. Jadi tak Ustaz sebut Ustaz ni, berdiri betul yang pertama. Yang kedua, rokok. Kan? Ni kalau tanya tak abang ni sebab apa? Sebab masing-masing takut salah sebenarnya. Kan? Dah lah live kan. Rokok. Yang ketiga, i'tidal. Cikgu jawab ni. Okey, yang ketiga i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, dah sujud mesti kena duduk antara dua sujud. Kan? Mana boleh bagi salam terus. Kan? Okey. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Yang keenam. Yang keenam. Saya tahu Tuan Iman nak jawab ni, tapi dia sengaja tak mau jawab. Dia kata nak tengok anak jemaah aku faham kan tak faham selama ni. Kan? Sebab dia buat khusus solat ni semua untuk budak-budak aja. Saya pilih program Rawdatul Hufaz baru ni. Anjuran Kerajaan Negeri. Guak Sanji ni kita buat kat mana Ustaz Farid? Cantik Bangun kan? Cantik Bangun. Dun Simpang 4 ada, Berseri ada, Titi Tinggi ada, Sena ada. Saya pun secara tak langsung dun semua saya hafal belakang lah. Sebab nak jaga masjid ni. Okey. Yang keenam, duduk tahiyat akhir. Memberi salam rukun fi'li ke qauli? Qauli. Kan? Okey. Saya ulang balik. Rukun fi'li, rukun yang perbuatan, berdiri betul, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan yang terakhir duduk tahiyat akhir. Okey. Tak salah apa? 6. 6 campur 2 yang rukun qalbi tadi. Jadi berapa dah? 8 dah. Jadi tinggal berapa lagi? 5 lagi. Okey, kita cek balik. Rukun qauli, rukun yang melibatkan bacaan. Maksudnya bacaan ni mesti kena baca. Nama bacaan. Kan? Sebab saya pernah tengok orang sembahyang angkat tangan tak bunyi suara. Kita tanya dia, tak takbir ke? Dia kata takbir. Kita kata takbir kat mana? Takbir dalam hati. Takbir dalam hati baca kan niat. Dalam hati dia tak panggil baca. Kan? Orang sebelah kita sembahyang baca Fatihah. Kan? Okey, kita kat Perlis ni kita lebih pilih pandangan macam ni lah. Maksudnya untuk sembahyang yang jahar, imam baca kat depan, kita hak jadi makmum, kita ikut je. Kan rakaat pertama kedua. Kan imam baca Fatihah kat depan. Kita kat belakang nak baca Fatihah lagi ataupun tak, atas pilihan. Ada pandangan kata bacaan imam dah dikira sebagai bacaan makmum. Ada hadis yang Nabi kata faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam itulah bacaan makmum. Cuma itu bacaan yang kuat. Seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar dan rakaat ketiga dan rakaat keempat bagi solat yang 4 rakaat, bacaan secara sir. Sir tu maksudnya dia baca lah. Dia baca. Ni kadang setengah kita tak dengar dia baca apa. Kita tanya hang tak baca ke Fatihah? Aku baca. Baca kat mana? Baca dalam hati. Baca dalam hati nama baca tak? Tak. Jadi rukun qauli inilah ialah rukun bacaan yang mana kena baca dekat mulut, telinga kita dengar. Bukan telinga kawan kita hadut hujung dengar. Kan setengah orang kalau dia boleh baca Fatihah, habis satu sah tak boleh nak baca. Kan dia pula telinga tak apa nak dengar dah. Dia baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Dia rasa macam tak apa nak dengar dah. Rupanya lama dah tak korek telinga. Kan jadi tak apa nak dengar. Sebenarnya orang telinga dengar ke tak dengar ke, bila dibaca kat mulut, secara deria ataupun panca indera yang kat kepala kita ni bergerak dekat lidah, telinga dia perasan kita baca apa. Jadi kena menggerakkan lidah untuk kita baca. Jadi rukun qauli ada berapa? 5. Okey, cuba kita kira. Kan?
Sebab saya rasa macam nak bergajak tinggi-tinggi tak payahlah kita ulang kaji je malam ni kan. Nama pun ihya masjid kan. Kita nak ulang kaji pasal solat je malam ni. Okey, rukun qauli yang pertama. Takbiratul ihram. Maksudnya Allahu akbar. Allahu akbar tu bukan kira hak kat tangan, kira lafaz kat mulut tu. Allah Maha Besar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baca Fatihah. Kan? Baca Fatihah adalah rukun. Maksudnya, sebab tu pandangan dalam mazhab Syafi'i mengambil kira apa yang Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi kata tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah ketika dalam solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia tak kira sama ada imam baca kuat kat depan ke, imam baca sendiri ke, makmum tetap kena baca Fatihah. Dan ini juga sebahagian daripada pandangan ulama hadis. Yang saya sebut tadi tu, ini lebih kepada pandangan kita kat Perlis ni, dan pandangan ini dia bukan satu garis panduan pun. Sesetengah orang dia rasa bila imam baca Fatihah kat depan, dia rasa kalau aku tak baca tak puas lah. Kan? Sesetengah orang, hadis yang saya baca tadi tu, bacaan imam adalah bacaan makmum. Dia kata dah imam baca Fatihah dah aku dengar dah. Padan hak tu lah. Itu pun dikira juga. Yang hak tak kira tu hak jenis tak mengaji tu. Kan dia kata hak ni tak betul. Hak ni tak betul belakang. Hak ni salah. Tu hak jenis tak mengaji. Kalau kita mengaji, kita akan faham kedua-dua cara faham tu. Okey, dua rakaat ni kita kira. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga baca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu rukun. Tahiyat awal sunat. Bacaan tasbih ketika rokok sunat. Kan, bacaan tasbih ketika sujud pun sunat. Bacaan doa ketika duduk antara dua sujud pun sunat. Tetapi kita kena ingat, walaupun sunat tetapi dia sunnah. Sunat ni maksudnya kalau kita tak baca tak dapat dosa. Kan, pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Tetapi sama tak macam Nabi? Tak samalah. Sebab Nabi ketika rokok, Nabi tasbih. Nabi ketika sujud, Nabi tasbih. Nabi ketika duduk antara dua sujud, Nabi baca Rabbighfirli warhamni tu. Itu doa. Okey. Berapa dah tak Zat? Duduk tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Yang ketiga. Yang keempat pada dia. Salam tu, tak habis lagi. Okey, membaca selawat ke atas Nabi ketika tahiyat akhir. Itu rukun. Maksudnya selepas kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai kat situ tahiyat. Selepas tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dianggap rukun yang keempat dalam rukun qauli. Kan? Kama sallaita ala tu, hak tu sunat. Kan? Cuma kita kata sunat pun Nabi baca, kita bacalah. Kan? Pada tahiyat akhir. Okey, yang kelima, membaca salam ataupun memberi salam. Okey, kalau kita memberi salam tuan-tuan sekalian, kita kata assalamualaikum, lepas bunyi kom tu tak ada nak pusing kanan, terkentut. Kan, punya tahan nak terkentut ni. Assalamualaikum, put bunyi, tak ada nak pusing kanan. Sah tak solat kita? Nak sebut sah jadi tak pun nak berani. Kan sagi kami kata sah, ustaz kata tak sah pula. Sah sebab memberi salam yang pertama adalah rukun.
sekadar assalamualaikum dah kira sebagai rukun. Wa rahmatullah ataupun hak pusing ke kanan itu sunat hayat. Kan, sunat hayat. Jadi sunat hayat ni sunat yang mana kalau kita tak buat tak dapat pahala dan tak mengganggu kesempurnaan solat kita. Cuma dia tak apa nak elok lah sebab Nabi buat kita tak buat. Kan? Hak sunat satu lagi dia panggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni sunat yang dianggap bila kita tinggal kita kena sujud sahwi. Kan, sunat ab'ad ni antaranya membaca tahiyat awal, membaca selawat ketika tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Kan, tu antara sunat ab'ad. Bila kita tinggal sembahyang sah. Nabi pernah sembahyang, Nabi tak perasan kata rakaat kedua, Nabi naik rakaat ketiga terus. Pernah berlaku. Kan, pernah berlaku. Nak cerita kepada kita bagaimana Nabi pernah solat, Nabi terlupa nak tahiyat awal, cuma rakaat yang terakhir Nabi sujud sahwi. Seolah-olah nak menyatakan kepada kita Nabi tak duduk tahiyat awal tu solat sah. Kan, cuma kecacatan tak buat sunat ab'ad ni kena cover dengan sujud sahwi. Kan, sujud sahwi tu. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia ada satu lagi lah, qunut subuh. Kan, qunut subuh tu dalam mazhab Syafi'i kalaulah tak buat qunut subuh kena sunat, kena sujud sahwi lah. Tetapi kita kat Perlis ni kita tidak memilih pandangan tu. Kan, qunut subuh kita kat Perlis ni kita tidak menganggap sebagai sunat yang menyebabkan kena sujud sahwi. Cuma kita dalam majlis fatwa Perlis ni lebih menganggap sunat yang seperti qunut subuh tu dia sebenarnya lebih kepada kita kata qunut nazilah, ada qunut witir, lebih kepada itulah. Ini kita kata berbeza pandangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai muqaddimah. Sebab saya dalam cuti sekolah ni banyak duk ceramah dekat anak-anak kita. Jadi saja malam ni saja nak ulang kaji je, bukan kata nak test. Walaupun tahu tuan-tuan solat betul belaka, cuma nak jawab tu macam kita periksa ambil lesen L dulu lah. Setengah orang lesen L ambil periksa sampai 5 kali, tapi bawa motor lama lah. Kan, sebab apa? Sebab nak ambil periksa lesen L ni dia kena baca dulu. Kan, bila kita sampai dekat simpang 3, kan yang tak ada traffic light, nak beri laluan kah kita pergi dulu kan macam mana? Kan, main soalan macam tu. Kita kata, soalan mudah. Aku lama dah bawa motor tak belah orang pun. Jawab salah. Kan, jawab salah. Kan, jadi macam itulah bawa motor betul dah. Solat ni betul dah. Cuma kita tak ingat nak jawab satu-satu tu. Kan, tu cara ustaz nak cover balik lah. Siapa-siapa tak boleh jawab tu bukan tak betul, betul dah. Cuma kalau cucu tanya tu kena jawab, tak apa. Cucu baca dulu, sekali tolong habaq kat Tok Wan. Tok Wan tahu saja, Tok Wan tak mau jawab. Hak tu je lah alasan kita kan. Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah sekalian, bab yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian pada malam ni, sebab solat kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena sentiasa perbaiki dari satu hari, kena bagi sentiasa buat penambahbaikan. Kan? Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Maksudnya Nabi suruh kita solat ni betul-betul macam Nabi solat. Jadi nak tahu betul tak betul, kita kena belajar. Kita nak kena tahulah hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan solat, yang mana sahabat cerita macam ni Nabi solat. Bila Nabi berdiri betul, Nabi buat macam mana, tangan Nabi letak macam mana, bila Nabi rokok, Nabi angkat macam mana, bila Nabi i'tidal, Nabi buat macam mana. Kan, Nabi rokok, Nabi sujud, Nabi duduk antara dua sujud, sampailah Nabi memberi salam.
Semua benda tu bukan kita kata kita pakai akal. Tak. Kan, saya ambil contoh kita bagi salam selama ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tengok. Kita tengok kat bau kita. Kan? Lepas tu siap angguk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bau kiri pula. Dalam hadis tak cerita macam tu. Nabi bila Nabi bagi salam, sahabat yang duk sah belakang nampak putih pipi Nabi. Kan? Kalau saya ni tak nampak putih lah. Nampak coklat lah, sawo matang. Kan? Bila pusing ke kanan tu, orang belakang kita nampak pipi kita. Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pusing tu seolah kita tengok orang belakang kita. Kan? Lepas tu pula tak ada pula dalam hadis yang Nabi angguk dulu. Kan? Angguk dulu, salam yang kedua pula. Walaupun kita kata, alah ustaz, kami kan suka angguk-angguk. Kan? Walaupun suka macam mana pun kita kata tak. Kita cuba. Setiap masa, setiap kali solat kita cuba buat penambahbaikan. Kan? Mungkin dulu kita kata kita solat takbir macam ni. Bila kita tahu, oh takbir macam ni rupanya. Kan? Mungkin itu antara yang kita nak perbetulkan keadaan kita. Kan bila kita rokok, dulu setengah orang bila dia rokok tu dia pegang betih kering dia. Dalam hadis, Nabi bila Nabi rokok, Nabi merenggangkan jari dan Nabi genggam dekat lutut. Bahasa utara ni kita kata kepala lutut. Kan? Genggam dekat kepala lutut tu. Bila Nabi sujud, kita pula sebagai orang bila sujud, dia renggang jari pula. Nabi tak. Nabi bila Nabi sujud, Nabi rapatkan jari. Hujung jari Nabi letak dekat tempat sujud, sama ada hujung jari paras bau ataupun paras telinga. Sama macam takbir. Paras bau ataupun paras telinga. Itu contoh yang saya sebut bagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan tata cara solat Nabi. Dalam bahasa Arab dia panggil sifatu salatin Nabi SAW, sifat solat Nabi ataupun tata cara solat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kecil yang saya nak fokus pada malam ni, tajuk babud du'a ba'da tasyahhudil akhir. Badan saya petik daripada kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ni dekat Perlis ni, mana-mana guru takmir, guru majlis agama Islam biasanya dia sebahagian menggunakan kitab ni. Kan, suatu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum yang mana semua hadis itu kebanyakannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim secara bersama. Cuma sebahagian hadis itu riwayat Al-Bukhari, tak ada dalam Muslim, ada yang ada dalam Muslim, tak ada dalam Bukhari. Tetapi kebanyakannya secara muttafaqun alaih, secara bersama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Saya nak baca dulu kenyataan yang pernah disebut oleh seorang imam yang besar. Dalam Perlis ni ada satu masjid dekat Tambun Tulang, Masjid Ibnu Taimiyah. Kan? Masjid Ibnu Taimiyah, seorang tokoh besar dalam mazhab Hambali. Hebat Ibnu Taimiyah ni. Dia ada Majmu'ul Fatawa, suatu kitab yang menghimpunkan fatwa-fatwa dia. Okey. Antara yang disebut ialah berkaitan dengan salat. Okay, saya nak baca sikit sebelum saya nak bincang doa yang kita nak baca selepas tasyahud akhir sebelum kita bagi salam. Okey. Dia sebut al-ahaditsul ma'rufah fi as-sihah was-sunan wal masani tadullu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u dubura salatihi qabla al-khuruj minha. Okey. Dia kata dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur fi sihah, dalam kitab-kitab sahih, maksudnya kitab hadis yang sahih lah, was sunan, kitab sunan seperti Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah,
tu dia panggil kitab sunan. Okey. Wal masanid, kitab musnad, seperti kitab musnad Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada kitab hadis yang besar yang disebut sebagai musnad. Jadi Ibn Taymiyah kata, hadis yang masyhur dalam kitab sahih, kitab sunan dan kitab musnad menunjukkan bahawa Nabi SAW kena yad'u dubura salatihi. Baginda berdoa, baginda sentiasa berdoa dubur solat. Dubur solat ni belakang lah, dubur ni masuk belakang. Orang Melayu ni sebut dubur tu sebahagian pada anggota kemaluan lah. Kan dubur. Dubur ni bahasa Arab. Kan? Okey. Jadi dubur ni masuk belakang. Belakang solat ni qabla al-khuruj minha. Sebelum baginda keluar dari solat. Keluar dari solat bila bermula? Selepas memberi salam. Okey. Jadi maksudnya baginda doa ni bila? Sebelum bagi salam. Okey. Wa kana ya'muru ashabahu bidzalika, dan baginda sentiasa suruh sahabat-sahabat dia berdoalah sebelum bagi salam. Okey. Wa lam yanqul ahadun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yad'u ba'da al-khuruji min as-salati huwa wal ma'mumun jami'an la fil fajri wala fil asri wala fi ghairihima min as-salawat. Dia kata tidak pernah dinakalkan, maksud tidak pernah terdapat mana-mana ahadun daripada seorang ulama pun yang menceritakan anna nabiyya, maksud ulama di sini merujuk pada sahabat Nabi lah, sahabat yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila baginda salat dengan para sahabat yad'u ba'dal khuruji minas salah, Nabi tak pernah ada doa yang khusus selepas Nabi selesai salat. Okey, huwa wal ma'mun, sama ada baginda ataupun para sahabat yang lain, jami'an secara bersama. Okey, ada doa khusus imam dan makmum secara bersama. La fil fajri, sama ada ketika solat subuh, wala fil asri, begitu juga solat asar, wala fi ghairihima minas salawat, begitu juga solat selain daripada solat subuh dan solat asar, maksudnya maghrib, isya dan zuhur. Kan 5 waktu solat ni tidak ada riwayat yang khusus. Okey, cuma saya nak sebut di sini, Ibn Taymiyah ni kelahiran dalam bidang hadis, dia disebut sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz ni ialah mana-mana ulama hadis yang menghafaz 100,000 riwayat hadis, lebih daripada 100,000, dipanggil Al-Hafiz. Antara yang mendapat gelaran Al-Hafiz, Al-Hafiz Al-Imam Nawawi, Al-Hafiz Abdul Qadi Al-Maqdisi, pengarang kitab kita ni. Antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, mengarang kitab Bulughul Maram. Ni antara tokoh yang digelar sebab apa? Dia telah menghafaz hadis secara riwayat ni lebih 100,000. Okey. Tetapi sebenarnya bukan tak ada hadis yang menceritakan Nabi pernah doa lepas solat. Ada. Tak mungkin kita kata tak ada. Sebab Nabi pernah solat, disebut oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis. Dia kata kami para sahabat ni bila solat dengan Nabi, kalau Nabi solat kat depan, kami suka duduk sebelah ni. Kami suka duduk sebelah sini sebab apa? Sebab Nabi lepas solat Nabi kan pusing tengok sebelah kanan sah. Dan pada ketika tu Anas kata, kami dengar Nabi baca doa, Rabbi qini azabaka yawma tub'asu ibaduk. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada azab, yang mana azab itu yauma tub'asu ibaduk, pada hari yang mana manusia dibangkitkan. Manusia dibangkitkan nanti, memang padang mahsyar itu dianggap azab. Nabi doa selepas solat. Maksudnya ada doa tak lepas solat? Ada. Siapa yang kata tak ada tu bercanggah dengan hadis tersebut. Cuma maksud Ibn Taymiyah rahimahullah di sini, dia nak sebut bagaimana doa secara jemaah tu, yang kita kata ini pegangan dalam perlih. Sehingga orang dia kata, ish,
hak perlih amai ni mai kok mana ni? Kan sebenarnya ada sandaran dia, kan. Tetapi kita tak menafikanlah kalau siapa hak pi Kedah tu tak payahlah kacau hak Kedah duduk ramai-ramai. Kita hak kat Perlis ni kita cuba ikutlah hak garis panduan hak Perlis tetapkan, kan. Okey, jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian. Jadi saya nak simpulkan kata Ibn Taymiyah ni, last kali dia kata wal munasabatul i'tibariyatu fihi zahirah. Dia kata munasabah nak ambil kira ni, dia kata zahir. Fa inal musalli yunaji rabbah. Tengoklah ni kesimpulan ni, cuba dengar betul-betul. Fa inal musalli yunaji rabbahu lam yansarif ma dama fi shalah fa du'a'u munasabatun li hari. Cantik kesimpulan dia. Dia kata orang hak solat ni yunaji rabbah, semasa dia sedang solat, dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Munajat ni maksudnya berinteraksi lah. Bila kita solat, kita sedang berdepan dengan Tuhan. Bukan waktu solat. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita bukan munajat depan Tuhan ni. Depan kita ada manusia, kita lu cakap sama kita, kadang sambil makan, kan. Maksudnya solat ialah fa innahu yunaji rabbah. Seseorang tu dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Lam yansarif, dan dia tidak berpisah lagi dari salat selagi mana dia berada dalam salat. Fadu'a'u munasabatun lihali, dan doa permohonan dia dengan Tuhan munasabah dalam keadaan dia sedang salat. Apa maksud Ibn Taymiyah? Lepas solat kita doa tak? Kita doa. Mana lebih fokus kita doa luar solat dengan dalam solat? Kita boleh jawab. Kita sepakat dalam kalangan kita, kita bersetuju dengan pandangan Ibn Taymiyah rahimahullah ni. Sebab selagi mana kita dalam solat, doa kita sangat munasabah, sangat bersesuaian dengan hal keadaan kita yang sedang solat. Dan dia kata lagi, wa amma idzan sarafa ila nas lam yakun mautinu munajatin wa du'ain wa innama huwa mautinu zikrin wa sana'in. Dia kata manakala apabila seseorang yang solat, bila dia dah keluar dari solat, dia akan berpisah dari solat, dia akan bertemu dengan manusia. Bila lah kita bagi salam, kita jumpa kawan kita pun tegur terus. Oh, hang sebelah aku lama tak jumpa orang. Maksudnya masa tu kita bukan bermunajat dengan Tuhan dah. Kan? Jadi bila kita dah bersurai dari solat, kita dah bertemu dengan manusia, lam yakun mautin munajatin. Pada ketika itu bukan waktu yang sangat sesuai dah untuk kita bermunajat dan untuk kita berdoa. Sebab kita dah hilang fokus dah. Jadi Ibn Taymiyah kata wa innama huwa mautinu zikrin wa sana'in. Tetapi hak selesai solat ini, waktu yang bersesuaian pada ketika itu, waktu untuk kita berzikir, waktu untuk kita puji ke Tuhan. Sebab tu habis solat kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada doa dalam ni. Dulu orang kata kat Perlis ni tak ada zikir. Lepas solat pakat balik terus. Kan. Sampai kan kalau pergi negeri mana-mana tu, kalau lepas solat, lepas bagi salam tu bangun terus. Orang kata orang Perlis ke ni? Kan punya. Tak ada orang nak tuduh dah. Padahal kita kat Perlis zikir je. Jadi Jabatan Mufti tahun lepas keluarkan senarai zikir lepas solat. Supaya tidak berlaku salah tangkapan orang ramai bahawasanya lepas solat ni bangun balik terus. Tak. Nabi tak ajak macam tu. Duduk sat untuk berzikir. Walaupun 3 keadaan Nabi lepas Nabi solat. Nabi pernah lepas Nabi solat, Nabi duduk lama, Nabi berzikir, Nabi istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Kan? Pernah lepas solat, Nabi zikir sat, Nabi masuk dalam rumah. Dan pernah lepas solat, sahabat kata Nabi bangun masuk dalam rumah terus.
Kan, 3 keadaan. Manusia ni berbeza. Ada hak selepas zuhur balik rumah terus, lepas bagi salam bangun terus balik. Kita kata hang ni tak ada nak berzikir. Dia kata hang tak apalah, hang anak kecil tak ada dah. Aku anak pi kafar. Tengok berbeza kita. Kan? Kita hak lepas subuh habis subuh balik terus sebab apa? Nak pi hantar anak pergi sekolah. Hak ni tak apalah, anak dah kita kata dah masuk universiti dah. Berbeza. Kan? Jadi secara umumnya dalam solat waktu terbaik untuk kita doa. Luar solat waktu terbaik untuk kita zikir, untuk kita puji ke Tuhan. Tetapi kalau kita nak masukkan doa salah tak? Tak salah. Nabi juga pernah berdoa selepas solat. Okey, dalam hadis yang saya nak baca di sini ni ialah, saya nak cepatkan di sini. Hadis yang pertama ni, sebelum Nabi bagi salam, antara doa yang diajar sebagaimana yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, baginda berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sebahagian riwayat yang lain Nabi kata, idza tashahhada ahadukum, apabila kamu dah selesai tasyahud, habis tahiyat akhir, falyasta'iz billah min arba', maka mohonlah perlindungan Allah daripada 4 perkara. Lalu Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara Nabi ajar. Tetapi saya dalam semakkan saya, sepanjang saya menjaga pengurusan masjid, rupanya ramai juga anak jemaah masjid tidak menghafal doa ni. Termasuk kadang ramai-ramai ada hak pernah duk ikut kuliah mufti, kuliah-kuliah ustaz yang mengajar hadis, banyak tak hafal. Saya pun tak tahulah, setengah orang dia tak ambil berat tentang doa ni. Dia tak tahu dalam doa ni semua merangkumi belaka. Cuba kita tengok. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu ya Allah dari azab kubur. Kita semua akan mati. Semua akan melalui kubur. Sama ada dalam kubur kita akan terima azab kubur wala ayazubillah, ataupun kita dapat nikmat dalam kubur. Disebabkan kita tak tahulah kita minta siap-siap. Kita pun tahu kenakalan kita ni macam mana, lolak kita macam mana. Kita tahu, orang lain mungkin tak tahu. Kan? Daripada umur balik dulu sampailah sekarang, kita tahu kita macam mana. Kan? Aku kalau mati ni, rasa macam nak kena tibai juga dalam kubur ni. Kita boleh agak sebenarnya. Jadi bila kita minta doa ni sekurang-kurangnya, kita takut dengan Tuhan sebenarnya. Kan? Wa min azabin nar, dan kita minta perlindungan Allah daripada azab neraka. Minta perlindungan Allah, takut ni sebab bila kita mati kita tak tahu dah, tak boleh patah balik dah. Walaupun setengah orang loyak buruk, dia kata ustaz, orang hak masuk dalam kubur senyap, dia tak habaq apa pun, seronok kot. Iyalah boleh cakap macam tu. Kan? Iyalah. Kan? Tu nanti dia tak boleh nak keluar kubur mai habaq je. Kan? Sebab tu Nabi kata, kalaulah manusia tahu apa yang berlaku dalam kubur, yang mana manusia tak tahu, yang tahu jin dan selain pada manusia sahaja, yang maksud haiwan semua tahu. Jadi tak peliklah haiwan kadang bertempik, berteriak. Haiwan ini ada tanda dia. Kan? Kita tengok contoh bila hujan lebat, nampak semua pakat cari tempat tinggi belaka. Kan? Kita tengok, ni lain ni orang tu kata ni tanda nak bah ni. Semut tahu macam mana? Akai pun tak ada. Semut boleh dengar jin duk bersembang. Semut boleh dengar malaikat duk bersembang. Malaikat kata, rasa ni kat Perlis ni tak banyak hari ni, timah tasuh rasa penuh ni bah Perlis. Kan? Tengok semut pakat naik belaka. Seolah dia tahu 2-3 hari sebelum. Kan? Mai ikut mana? Maksudnya alam ghaib yang manusia tak tahu, binatang, haiwan tahu. Kalau kita tahu hak dalam kubur, tak tahulah macam mana tu sekalian.
Kan? Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, kita minta berlindung daripada fitnah masa kita mati dan masa kita hidup dan masa kita mati. Fitnah masa kita hidup, apa fitnah kita? Setengah orang tak kenal hak mana ajaran agama yang tulen dengan ajaran sesat. Setengah orang tak boleh kenal hak mana amalan hak kita buat sekarang. Setengah orang tak tahu bagaimana harta dia nak guna di jalan Tuhan ataupun di jalan maksiat. Setengah orang anak yang dia ada, dia nak didik jadi soleh ke ataupun dia nak didik jadi artis. Dia pun tak tahu, dia pun confused. Anak membesar pun confused, tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Fitnah masa kita hidup. Fitnah masa kita mati, soal jawab kita dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan yang keempat, kita minta perlindungan Allah daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, walaupun kita kata tengok dengan law ni rasa macam tak dan kita dengan Dajjal, tak apa, kita doa dah mati sebelum Dajjal sampai. Tetapi doa hak Nabi ajak ni sah laku dia tak ada expire. Hari yang Dajjal turun ke muka dunia ni, Dajjal dah ada dah pun sekarang ni, cuma tak keluar secara rasmi sebab diikat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, ada sahabat pernah hadis Tamim Ad-Dari, seorang sahabat nama Tamim Ad-Dari, dia asalnya dia Kristian, lepas tu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jumpa Nabi, dia cerita, masa aku Kristian dulu wahai Rasulullah, aku dengan 20 orang 30 orang sahabat ni naik satu kapal laut. Masa di laut ni kami terumbang-ambing, dibawa oleh ombak sampailah suatu pulau. Lalu dia cerita dekat pulau tu ada makhluk yang mana al-jassasa, penuh dengan bulu, tak nampak. Sampaikan Tamim kata, aku tak tahu hak mana depan hak mana belakang, bulu tebal. Bila tanya dia pada, dia kata aku al-jassasa. Bila tanya detail, dia kata tak apa, aku nak bawa pergi dekat satu makhluk, bawa pergi ke dalam, rupanya itulah Dajjal. Dajjal rupanya ada, dan Nabi perakukan itu Dajjal, itu zaman Nabi. Cuma Dajjal itu dirantai. Begitu juga kita kata Ya'juj dan Ma'juj dah ada, kan? Cuma wallahu a'lam keluar masa mana. Tetapi bila kita berdoa mengurangkan kerisauan yang berlaku pada kita, tetapi kita tak doa sebab kita rasa tak ada lah, lah ni dengan teknik senjata sekarang ni Dajjal keluar memang kena bunuh, kan kita duk nampak macam tu. Tetapi tak, bila kita doa ni tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya azab kubur, azab neraka, fitnah masa hidup, fitnah masa kita mati, kan, fitnah Dajjal, kita minta dengan Tuhan dan yakinlah Tuhan akan bagi dekat kita. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, itu antara doa yang Nabi ajak. Okey, doa yang seterusnya kita sambung selepas azan insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, hadis yang kedua yang saya nak kongsi ialah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, bahawa Abu Bakar suatu hari dia berkata kepada Rasulullah, dia kata, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, tolong ajak kat aku satu doa yang aku nak baca dalam solat. Abu Bakar kata, Rasulullah, tolong ajak aku satu doa aku nak baca dalam solat. Lalu Nabi kata, qul, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Cantik makna dia. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kita sebenarnya Tuhan cipta kita ni untuk kita uruskan pengurusan diri kita. Hablum minallah, pengurusan kita dengan Tuhan.
hablum minan nas, dan pengurusan kita dengan manusia. Pengurusan diri kita ni sama ada boleh membahagiakan kita ataupun mencelakakan kita. Kita buat baik, kita dapat nikmat, kita dapat pahala. Kita buat jahat, kita dapat celaka. Celaka itu bukan kadang-kadang akhirat semata-mata. Orang yang jahat ni dunia dia kena dah. Dunia dia kena dah. Dia pukul orang sampai mati. Mungkin mungkin cah sebagai mungkin cubaan membunuh, tetapi bila berlaku kematian dia dicah sebagai membunuh. Seksa tu kena dunia lagi, akhirat lain pula kena. Orang yang hisap dadah, orang yang minum daun ketum, ayak daun ketum, pada cekorai pernah, saya tak pernah erti sebut. Cekorai ya, cekorai kan, celaka di dunia lagi. Orang yang test jenis-jenis dadah ais lah, macam-macam lah nama sekarang ni, kan, macam-macam nama dah. Kita tengok Allah Akbar, merempat hidup dia, hina sungguh hidup dia, kan. Bagaimana Tuhan nak uji kita, bagaimana kita menguruskan diri kita, kan? Cuma bila kita baca doa ni, kita nak sebut kat Tuhan, rayuan kita kepada Tuhan, ya Allah, aku ni selalu menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menghapuskan, mengampunkan dosa aku ni melainkan Engkau, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indi, ya Allah, ampunkanlah untuk aku ni keampunan, berilah keampunan kepadaku, ya Allah, min 'indika, yang ada di sisimu. Apa maksud dia? Yang menerima taubat, yang memberi pengampunan, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, ya Allah, kasihlah ke aku, kasihanilah ke aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau, ya Allah, ada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Minta dengan Tuhan, rayuan dengan Tuhan. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian, dalam masalah seharian kita, dalam solat itu dah tempat rehat kita. Kita kadang-kadang ada benda yang terbuku dalam diri kita. Nak sampaikan kat manusia, kawan-kawan hak kita percaya, dia terima masalah kita, dia tak tenang. Dia pergi cerita ke orang lain pula. Masa cerita, dia kata macam ni aku nak cerita kat hang seorang ni, hang cerita ke orang lain. Pergi kat kawan lain, dia bila dia terima masalah orang, macam mana dia nak selesaikan? Dia kan cerita ke orang lain pula, ni aku cerita kat hang seorang ni. Last sekali orang hak cerita tu, dia kata, cerita ni sama macam cerita aku. Yang hak cerita awal lah. Kita cerita kat manusia, tuan-tuan sekalian, orang yang terima cerita, walaupun orang hak terdekat dengan kita, suami kita, isteri kita, bila dia dengar masalah kita, apa yang dia boleh bantu, dia boleh menjadi pendengar yang setia, tetapi kadang-kadang terlepas cakap dekat orang lain, tetapi bila kita merayu dekat Tuhan, ya Allah, habis kita rasa, sebab kita merayu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita merayu ke Tuhan yang Maha Pengampun. Jika kita ada dosa, Tuhan ampunkan dosa kita. Kita nak merayu kat siapa lagi? Dalam solatlah tempat yang paling sesuai. Tapi kena pilihlah jenis solat tu. Janganlah solat jemaah ni masa tu nak puluh doa banyak, lama. Ni tu imam dah bagi salam lama dah, dia sujud tak habis lagi. Last sekali jadi riak lah pula. Kan, kita sujud, tengok orang lain malah doa, aku doa tak habis lagi. Kan, lalah terlena orang dah balik rumah belakang dah. Kan. Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah sekalian, rayuan kita, doa kita, pastikan dalam solat. Kan. Dan yang terakhir, hadis daripada Aisyah. Hak saya pilih malam ni, hak saya pilih yang cantik ni, yang sesuai. Kan. Saya daripada Ihya Masjid 2016. Kalau tengok dalam rakaman suara sunnah tu, saya cuba bagi berbeza lah. Kan, saya punya cari seminggu dah duk aku nak cakap apa ni kan.
Saya cuba cari yang mana saya boleh menghayati, saya boleh beramal dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Hak yang ketiga ni lagi menarik. Dalam kitab Riyadhus Salihin, tajuk menarik dah. Al-Imam Nawawi letak tajuk tu amalan yang dilakukan oleh seseorang pada penghujung hayat dia. Lalu dia bawa hadis ni. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, "Ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Aisyah kata Rasulullah tak pernahlah solat dengan satu solat melainkan selepas turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nas. Surah ini turun pada tahun 8 Hijrah. Wal fath di sini merujuk pada Fathu Mekah, pembukaan Mekah. Tahun yang mana Nabi dapat menguasai Mekah. Lama dah nak boleh kuasai Mekah ni, sudah hujung hayat Nabi. Tahun ke-8, tahun ke-9, tahun 10 Nabi buat Hajatul Wada', tahun 11 Nabi wafat. Kira nak boleh dapat Mekah ni hujung hayat Nabi. Jadi Aisyah kata, lepas turun ayat ni, lepas peristiwa Fathu Mekah, illa yaqulu fiha, melainkan Nabi akan baca dalam solat baginda. Tuan-tuan pun jangan faham kata saya nak ajak ni semua pakat nak mati dua ke dah. Tak, hak ni maksudnya kita anggap bacalah, kita nak mempelbagaikan doa kita. Anggaplah bagaikan hari ini mungkin penghujung hayat kita, kita tak tahu mati bila. Kan? Kita tak tahu mati bila. Sekurangnya kita praktik juga apa yang nak diajak ni. Okey, apa yang Nabi baca? Aisyah dengar Nabi baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sebab dalam surah An-Nas, bila Allah sebut, Allah kata ni telah datang pertolongan Allah dan pembukaan Mekah. Allah nak ukit kat Nabi Muhammad ni, siapa yang bagi pertolongan yang kau boleh berjaya dapat kuasai negeri kelahiran kamu? Allah lah. Siapa yang bagi kemenangan? Allah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad, engkau tengok hari pembukaan Mekah, ramai manusia pakat masuk Islam belaka. Lalu ayat yang ketiga surah An-Nas, Allah kata kat Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oleh itu Muhammad, bertasbihlah kamu memuji Tuhan kamu, wastaghfir, dan mohonlah keampunan daripada Allah. Rupa-rupanya bila orang berjaya ni, anak dapat 6A UPSR, anak dapat 13A PT3, memang bangga dia satu kampung. Anak menakan dapat UPSR dapat 3A, anak sendiri dapat 8A, itulah hang dapat 3A, hang malas sangat baru ni, demai ikut tu pula. Kan? Hak dapat 13A, hak dapat A tak ada langsung, B semua. Itulah. Baru ni pakcik dah habaq dah suruh pulun, dah hang malas tengok. Orang yang berjaya ni ada risiko untuk takabur. Orang yang berjaya ada risiko untuk dia buat dosa. Bila dia menyalahkan orang lain, dia bertakabur, kita tengoklah mana-mana kemenangan, mana-mana kejayaan, last kali berakhir dengan takabur. Sebab tu Tuhan pesan ke Nabi, bila berjaya, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih memuji Tuhan kamu, wastaghfir, dan mohonlah keampunan kepada Allah. Jadi selepas turun surah tu, Nabi setiap kali dalam rokok dan dalam sujud, Nabi baca tu. Nabi baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Okey, cuba ikut saya tengok. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Kan? Siapa tak ingat, balik buka suara sunnah, ada rakaman ni. Kan? Minit yang akhir. Sebab apa? Sebab Ustaz nak habis dah ni. Kan? Okey. Jadi doa ini Nabi baca ketika rukuk dan sujud. Dan saya nak simpulkan bagaimana bab ini pengarang kitab kita bawa hadis yang direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berkaitan dengan bacaan doa yang Nabi ajak dibaca dalam solat. Kebanyakan doa dibaca dalam solat. Hak tak solat boleh baca tak? Boleh. Tadi saya sebut hadis mana? Riwayat Muslim. Nabi pernah baca lepas solat. Tetapi doa hak Nabi baca dalam solat itu lebih banyak. Ketika rokok Nabi baca, ketika sujud Nabi baca, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, doa tak tu? Doa lah tu. Rabbighfirli warhamni wajbun, itu doa. Dan sebelum kita memberi salam, bukan doa lepas bagi salam, ada sesetengah tu dah bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi, tepusing kanan. Allahumma inni as'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika minan nar. Hak tu dah bagi salam. Yang sunnahnya sebelum memberi salam yang pertama. Dan ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi pernah baca sebelum Nabi bagi salam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi siapa yang biasa amal hak tu, cuma sebelum ni mungkin tersalah amal lepas bagi salam, cuba undur sebelum bagi salam pertama, baca bagi siap tulis Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah syurga, nak syurga, wa a'udzubika minan nar, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada neraka. Ni antara doa yang diajar oleh Nabi untuk kita baca. Apalagi ialah yang kita nak dalam agama ni, kecuali kita cuba nak ikut Nabi, nak bagi sama macam Nabi. Hampir tak boleh nak sama macam Nabi pun, bagi dekat-dekat, bagi samalah. Kan? Jadi saya rasa sekadar tu sahaja perbincangan kita pada malam ni. Ada soalan apa sebelum kita tangguh kuliah pada malam ni? Ya tuan. Doa iftitah, okey ya. Okey, doa iftitah dalam kategori mana? Okey. Doa iftitah pun doa. Dia doa ni dalam bentuk permohonan, dan doa juga dalam bentuk kita puji ke Tuhan. Sebab doa ni maksudnya pujian. Antara yang diajar oleh Nabi dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, Nabi kata afdalud du'a ad'u biha wan nabiyyu min ba'di wan nabiyyu min qabli. Nabi kata sebaik-baik doa, kan, ni Nabi nak sebut doa yang terbaik untuk kita, doa Arafah. Okey, Nabi kata doa terbaik, afdalud du'a Arafah, sebaik-baik doa yang dibaca ketika wukuf di Arafah. Dan Nabi kata sebaik-baik doa yang aku baca dan nabi-nabi terdahulu daripada aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir, bukan doa. Tetapi Nabi kata itu sebaik-baik doa. Sebab apa? Doa ni maksudnya sesuatu yang kita seru kepada Tuhan. Jadi antaranya doa iftitah. Doa iftitah pun banyak, kan? Antaranya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, sampai kat situ. Dalam riwayat yang lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah, sampailah hujung. Kan? Tu antara doa. Antara doa lagi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kan, tu antara doa. Kan, itu doa yang mana? Itu doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Memang doa kita minta, ya Allah jauhkan aku ni dengan dosa aku ni
seolah macam engkau jauhkan antara timur dan barat. Kita minta dengan Tuhan dalam doa iftitah, tapi doa tu kita jarang baca. Mungkin kita tak tahu doa tu Nabi pernah baca, kan? Jadi kita cuba usaha doa iftitah pun antara doa yang kita minta dalam solat juga, selain pada ketika rakaat, ketika sujud, duduk antara dua sujud, dan begitu juga kemuncak sebelum kita memberi salam yang pertama. Wallahu a'lam. Ya. 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 Okey, soalannya bila kita hari Jumaat, maksudnya kita sampai masjid, ni kira hak lewat dah ni. Hak awal okey. Kan? Hak awal tu kira mai duduk terus azan pun, sebab masa azan kalau di Perlis ni azan setelah mana khatib bagi salam. Kan? Khatib bagi salam, lepas tu azan. Okey, lepas azan tu kan khatib sambung terus khutbah lah. Okey, ni isu bagi orang yang mai lewat ataupun negeri lain lah. Mungkin kita pergi negeri jiran yang mana dia ada azan pertama dia, lepas tu khatib pun naik mimbar. Okey. Jadi azan ni terutamanya di Perlis lah, kita jawab untuk Perlis lah. Bila azan, kita nak utamakan sembahyang tahiyatul masjid ke, ataupun masa azan tu juga kita solat? Kan, jadi dua keadaan. Okay. Apapun secara umumnya, masuk solat memang kena tahiyatul masjid. Okay. Ini secara umum dia. Dan pernah berlaku pada zaman Nabi. Nabi sedang bagi khutbah. Bila Nabi bagi khutbah, masuk seorang sahabat, dia terus duduk. Dia terus duduk. Mungkin pada perkiraan dia, aku sembahyang sunat, pahala untuk aku ya. Ni khutbah Nabi. Kan? Jadi dia pilih pandangan, tak apalah aku duduk dengan khutbah. Sebab apa? Bila solat, kita boleh fokus khutbah tak? Tak boleh nak fokus. Kan? Sebab kita tak boleh nak buat dua perkara dalam satu masa. Dan Allah sebut, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah kata tak ada lah seseorang tu Allah cipta untuk dia, dalam diri dia ada dua jantung. Tak ada, satu jantung semua. Kan? Walaupun setengah sekarang ni dia kata, ustaz, ada orang dapat ada dua jantung, satu jantung mekanikal, satu jantung hak betul yang tak terpakai. Ada hak tu kira lain lah kan. Hak tu kira lain lah. Okey, dalam isu ni, keutamaan hak mana? Keutamaan ialah kita dengar khutbah apabila khatib sedang memberi khutbah. Jadi semasa Bilal ataupun muazzin azan, masa tu menjawab azan lebih baik ke kita solat terus? Solat terus lebih baik. Sebab kalau kita menjawab azan sampai habis, sebab jawab azan pun sunat juga, sembahyang pun sunat juga, taraf sama. Kan? Tapi keutamaannya ialah kita nak hormat kepada tuan rumah ni, Allah Ta'ala, iaitu kita solat walaupun ketika azan, supaya habis solat dan dengan azan tu kita dapat dengar khutbah dari awal. Kan, dari awal. Itu beza dari sudut keutamaan sahaja. Kan? Kalaulah dia jawab azan sampai habis, lepas tu dia solat, tak salah pun. Salah dia tu hak awal sebab dia main lewat ya. Kan salah juga main lewat. Kan? Patut main awal lah. Kan asyik dapat telur semacam. Kan? Ataupun kadang telur pun tak dapat. Kan? Dapat pun hak temuruk lah. Kan? Jadi piawai itu mencegah daripada berlaku keadaan sedemikian. Jawab azan pun boleh, tahiyatul masjid dah lepas dah tak saat ni. Dah kita solat dah. Kan? Hak tu lebih sempurna. Cuma kalau berlaku juga macam tu, kita pilih solat semasa azan dilaungkan. Habis solat kita duduk, kita dengarlah, beri penumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Okay, wallahu a'lam. Okay, saya rasa sekadar itu sahaja. Asal mengantuklah ke dah ni kan.
Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.